tangan tuan-tuan. Dia masih nak patah. So, you nak hantar ke kursi itu kat sini siapa? You nak letakkan siapa dekat kursi ini bergantung pada apa yang you lakukan. Saya, alhamdulillah, orang miskin yang terjatuh ke tangan guru yang hebat. Ma'ansyah. Kalau saya jatuh pada guru yang tidak mengenali diri saya, for sure, saya bukan berada di sini. Teman-teman, itu bezanya seorang guru dan seorang penyampai. Saya tak malu. Bapa saya buta huruf, mak saya buta huruf. Mak saya tak pernah sign, bapa saya tak pernah sign buku rekod saya. Sebab mereka tak tahu nak baca. They don't know how to different between A, B, C, D. Zaman dulu A, B, C, D, E. F, fail. I'm okay. I'll explain to them. Mak, bahasa Melayu dapat ini kerana adik dapat abang. Abang dapat markah banyak. Ayah, pendidikan Islam begini, matematik begini. Ayah minta maaf, abang tak pandai matematik. Amalnya dapat C. Aku tu seorang buruh kasar yang setiap hari berjemur matahari, kerjanya hanya membetulkan rel kereta api, memaksir supaya rel itu berjalan dengan betul. Akan tengok saya belajar. Ayah tak ada apa-apa. Belajar. Saya sebut, saya feel sekalipun tak faham. Apa yang didapat maklumat tentang saya bukan dari saya. Sebab saya introvert. I'm not going to share anything walaupun saya hit boys. Walaupun saya pengurusi, ketua, everything saya buat kat sekolah, dia tak tahu satu. Ikut seorang kanak-kanak, I'm not going to tell my parents. Sebab apa? Betul. Dia tak tahu apa. Tetapi cikgu-cikgu saya sangat. Itu diri saya. Mak saya jual di pasar. Saya pernah membantu mak saya menjual di pasar. Saya duduk sebelah besin yang diniaga habis kuih-kuih. Saya bukan lihat kuih yang mak saya jual. Saya melihat mata mak saya. Pedih. Penat. Tetapi terpaksa. Sebab kami ada 13 orang adik. Saya lihat mata mak saya. Saya duduk sebelahnya. Sampai bila aku nak bagi mak fikir macam tempat. Saya berjalan kaki. Let me share with you dengan manusia bernama Mak Ghazali. Seorang yang sangat-sangat optimistik, ambitious, orang-orang yang tak pernah kenal dengan perik dugaan. Itu saya. Saya tidak ada perkataan miskin kepada saya. Sebab saya always put in my mind that miskin itu bukan keturunan, miskin itu bukan warisan. I think that. Itu diri saya. Oh. Saya daripada rumah saya ke sekolah, jangan kira berapa kilometer. Saya balik kampung, saya drive, saya menangis. Tuan tak tahu kenapa. Begini jauh aku berjalan. Tapi bila kita berjalan, memikirkan tentang diri kita, keluarga kita, jauh akan berdekat. We don't have time to think about something yang merosakkan kita. Ni, manusia. Saya tak akan pergi jumpa bapa saya sewaktu dia bekerja. Sebab itu, saya akan make sure terlalu jauh, saya akan tengok. Seorang lelaki, tinggi macam ni je. Gelap, kurus, bawa penyutuk, bawa panas, tengah betulkan rel api.
Saya hanya begitu 10 saja. Itu diri saya setiap hari. Saya akan cari laluan untuk menyertai bapa saya. Saya tidak ada perkataan I love you mom, I love you dad. Saya tak pernah dengar perkataan itu. Saya tak pernah ada sentuhan-sentuhan ibu kepada anak, ayah kepada anak. Tapi I notice something. Tengah malam ada orang gosok kain saya. Tempat kasih sayang ini kadang-kadang tak boleh ditunjukkan. Itu risau. Saya mula belajar di maktab perguruan dan saya korbankan diri saya untuk adik-adik saya. Kalau saya proceed study saya ke universiti, saya akan korbankan masa depan beberapa lagi orang pada saya. Bila ke maktab perguruan, bapa saya tak boleh jaga saya. Saya ada allowance saya. Dalam hati saya mengutus keputusan saya suka bagi seorang remaja yang bercita-cita tinggi. It just means saya head boy, saya one of the best student dekat sekolah, tetapi kawan-kawan saya di universiti, saya choose di maktab. But I'm okay. Because adik-adik saya perlukan hidup yang lebih baik. Dalam diri saya, is honest. Ini hanya berkaitan dengan masa saja. Bila sampai masa saya akan terbang. So di maktab perguruan saya selesai, muncul sebagai pelajar terbaik keseluruhan maktab perguruan pertama. Boringnya cerita Dr. Gas. Baik sakit. Jadi dengar je lah dia abang cerita. Abang lama tak bercakap. Di sekolah, saya berada di sekolah Bukit Bandar Raya. Saya tinggi macam ni, kulit saya macam ni. Kalau pergi Jepun sekalipun tak pernah cakap tak jumpa dengan benda ni pada waktu. Kuputih. Mungkin saya dah lawa kan. Semasa saya berada di sekolah kebangsaan Bukit Bandar Raya, saya dapat panggilan mengatakan ada program kerja. Family saya apply dan dah sejak saya. Diploma ambil PhD. Bukan saya nak riak. Adik-adik kat belakang ya, faham kata riak ya. Bukan untuk berbangga diri, tapi I want to show you that kalau you yakin dengan apa yang you ada, dan di Jepun daripada diploma saya continue dengan degree, saya balik ke Malaysia, saya letakkan di sekolah asrama penuh, sekolah yang pernah saya bermimpi untuk masuk sewaktu penilaian macam ini. Allah tak letakkan saya sebagai orang yang belajar di situ. Allah bawa saya sebagai orang yang mengajar budak-budak di situ. Sekolah Malaysia. Oh. Sekolah budak-budak lelaki ya. Itu diri saya. Ada waktu itu. Kemudian saya dibawa ke Kementerian Pendidikan Malaysia membantu untuk menguruskan bahasa-bahasa antarabangsa di Malaysia dengan muka orang kampung bodoh-bodoh tak cerdik ni, duduklah jadi pegawai kononnya dipinjamkan. Jadilah pegawai. Pergilah potong ribbon kat sana, potong ribbon kat sini, pergilah ucap kat sini. Nanti one day saya terlupa. Bila saya melihat guru-guru senior beratur menunggu saya, I just about 20 plus. This is not me. Bukan saya yang jadi orang macam ni. This is totally not me. So, saya further my study. Masters. Bagaimana saya dapat masters? Kedutaan Jepun call me, Gus, you telah membantu semua cikgu-cikgu Jepun, Perancis, Jerman, guru-guru Arab, guru-guru yang ada di Malaysia untuk pergi ke luar negara. How about you? How old are you? Pada waktu a few months before tarikh tutup permohonan beasiswa untuk layan. Adakah saya dapat kabel yang besar? No. I have to go through the same thing as sit for the exam, sit for the interview, and then find out. Ke Osaka University. Di sana, saya berada pada tahun pertama masters.
saya di-offer oleh Chancellor scholarship for PhD. Belum habis bisnes. Guys, ingat, tolong anak orang. Jujur. Siapa ada anak kat sini kecil, siapa ada mak yang sakit, ayah yang sakit, suami yang tak sihat, isteri tak sihat, niat satu. Sampai di sekolah, niat. Bagi yang Islam, ya Allah. Bagi yang bukan Islam, ya Tuhanku. Aku duduk di sini, aku nak tolong orang. Aku tinggalkan keluarga aku di belakang. Kau tengok keluarga aku. Ya Allah, aku tinggal anak aku di belakang sebab siang malam aku di sekolah. Kau tengok anakku, ya Allah. Aku tak sempat. Aku akan buat terbaik untuk anak orang, ya Allah. Kau tengok anak. Ya Allah, hari ini aku berada bersama guru-guru. Aku tinggalkan kasih sayang aku pada isteri aku. Kau jagalah jiwa isteri aku. Ingatlah itu. Itu kunci. Kerana kita ini bukan bekerja dengan bangunan. Kita bukan buat bangunan yang tidak boleh bercakap. Kita bukan buat sesuatu objek yang akan statik. Kita bukan membina bangunan. Rosak boleh hancurkan. Tak hendak boleh tukar ganti bentuk lain. Kita membina manusia yang setiap saat akan membesar menjadi manusia lain. 1 second, you lose your touch. Dia menjadi manusia. Saya hampir give up dengan diri saya sebab hari-hari dicaci, dihina, dicerca kawan-kawan kerana beratur nak makan nasi lemak 3 ekor ikan bilis, 5 biji kacang matang. Saya dalam kepala saya, kalau saya tak makan yang ini, dia will be no food. So anak-anak, adik-adik semua, ada mutiara dalam bahasa. Ada manusia yang perlukan untuk you pegang bahu dia. Ada manusia menunggu suara awak untuk bercakap. Ada manusia dalam classroom yang menunggu untuk awak marah dia. Ada manusia dalam classroom yang menunggu untuk awak sebutkan saya sayang awak. Ada manusia menunggu awak untuk pergi pada dia. Yes, awak pilih aku sendiri. 35 orang, 50 orang, 40 orang. Itu adalah manusia-manusia menunggu suara saya. Beza kita dengan orang lain. Memang profession kita dikatakan tak sehebat orang lain sehingga 2013 Pelan Pembangunan Malaysia dikeluarkan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pertama. Waktu itu saya bangga sebab saya lah menjadi pengacara pertama dekat TV yang bercakap tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Saya booking tadi. Saya cakap dengan RTM, untuk topik ini jangan bagi bersama. Saya cikgu, saya kena bercakap. So, saya jadi pengacara untuk pelancaran. Tuan, pertama kali dia tulis untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan. Kenapa? Guru diijazahkan. Membezakan kita dengan orang lain. Jadi kalau kita diijazahkan, visual. Apa beza kita dengan jurutera? Apa beza kita dengan doktor? Apa beza kita dengan lawyer? Apa beza kita dengan kepakaran lain? Sama, dia degree. Engkau pakar, engkau pegang pisau, pagar saya bercakap untuk berikan ilmu. Jadi kalau kita mampu menonjolkan kepakaran kita dengan bersuara, menyampaikan ilmu, kita bekerja. Kita tak layak duduk di kursi. Kenapa anda seorang guru seperti saya hari ini pergi ke doktor, you respect doktor? Sebab apa? You tahu magisnya you tidak. Tetapi kenapa you nak keluarkan magis you sendiri? Supaya you dipercayai oleh klien. Jumpa doktor, anda akan bye-bye bila anda sihat.
jumpa anak murid, Anda akan ucapkan terima kasih sampai itu basic. Selama ini orang kata kita dah obor, kita dah liling, macam-macam orang cakap kita. Fikir. Kita ada aura dalam kemampuan ada dua aura. Aura manusia ni gifted ataupun boleh di-created. Aura manusia. Siapa yang merasakan bahawa saya tidak ada aura, manusia ada aura. Anda dipilih untuk cikgu kerana anda ada aura. Sebab apa? Dalam interview anda berbanding orang. Bagaimana nak mengetahui aura kita? Kalau Azran datang pada saya dalam bilik guru bercerita tentang wanita, biasa profil lari sana lari sini, apa tu file anda ini tidak. Kalau Azran datang bercakap begitu, aura saya, aura yang suka mulut, saya boleh get. Kerana auranya dipositifkan ke arah saya. Dan saya akan welcome aura. Kenapa? Diri saya ini orang seperti itu. Tapi kalau ada kita didatangkan dengan manusia, tak tahulah suruhnya tidak ni tak boleh. Berarti aura kita mendung. Tapi kalau kita ke tempat orang, jom we do something together, aura kita mendung. Just. Kalau orang datang pada kita, ya sudah, macam mana nak buat program ni ya? Oh, ini dah ada benda nak ambil. Aura kita dipercaya. Cepat dalam bilik guru, orang macam mana? Kalau orang yang datang itu bawa bekal makan sama-sama, itulah orang kita. Catering. Kalau nak makan kari pak kantin, tak ada muka lain, mesti muka kita ikut dia. Walaupun kita hanya teo ais saja, itulah orang kita. Jadi, orang profesional. Takkan orang menjadi orang yang makan kari pak sama-sama, bercakap-cakap seolah bersama-sama. Takkan itu orang ni seorang profesional di sini. And then they will say that, oh, I'm professional. And you don't have that. Guys, bina. Aura itu perlu dibina dengan kompetensi. Dia bukan lahir-lahir lawa, lahir-lahir cantik, lahir-lahir hebat. Keluar rumah, yeay, apa hebat? Boleh macam itu. Terpanjang misi. Aura itu perlu dibina dengan keyakinan. Untuk yakin anda kena dicek. Cikgu bahasa Inggeris, kan? Ada biasa kat sini kan? Ada. Okay. Kalau hanya boleh bercakap bahasa Inggeris depan anak murid saja, tak boleh bercakap kat luar, besar ada masih ada. Ni jadi MC, cannot lah. Ni want you, I not confident lah. You pakar bahasa Inggeris. Guru bahasa Inggeris. Pengacara kena mantuk, tak berhenti lah saya. You pakar bahasa Inggeris. Maksudnya, you bukan pakar. You don't have that. Dalam dunia profession kita ni, boleh diberi apa tugas sekalipun, yes, saya dapat. Kenapa? Saya profesional. Ada tak doktor, orang datang suruh orang sakit, doktor dia tengokkan ni, bukan saya lah berdahainya orang lain. Apa kena? Boleh faham tak ni apa nak cakap ni? Faham. Membina aura tu bagaimana? Membina aura ni tuan-tuan, bukan pakai baju mengelik-mengelik macam cipta begitu orang lagu. Nampak cipta orang tu. Sorry, tak maksudnya itu auranya. Aura kita disenangi, disayangi, mudah didekati,
dipercayai. Itu aura kita. Bukannya aura kita bila murid jumpa kita, murid lagi. Itu bukan aura kita. Murid tengok kita, dia tunggu. Sir, itu aura. Kalau murid tengok kita, kucing lagi. Itu bukan aura. Dia cerita sini. Apa lagi ini? Kita bukan. Once kita pesan saya, guys, can you make it really that night? Oh, Lebih tak apa. Lebih tak apa. Okay, next slide. You berapa tahun umur ni? Jauh lagi bang. Abang tak tinggalkan ilmu abang dekat Cik akan menghadapi cabaran yang besar. Tapi ilmu pun lagi banyak dari saya. Saya cikgu, Cik jangan marah ya. Okey, jadi Sakura, saya pernah bercakap tentang Sakura di sekolah awal tak sebelum ni. Tapi saya tak puas bercakap. Sebab apa? Sebab pada waktu itu Timbalan Menteri ada Melayu kan, Alamak. Kenapa saya kena bercakap dengan Timbalan Menteri pula? Kenapa pula Raja Bila tuan saya pula? Dia tak rasa tu. Tapi saya fikir balik, no. Dia panggil saya untuk bercakap. Bukan dia panggil saya untuk mengajar pengarah itu menjadi pengarah. Tidak. Untuk bercakap. So, yes, dia cakap. Tetapi tak puas. Sebab apa tak nampak muka cikgu? Cikgu ngajar. Saya tak dapat tengok Cikgu kat ngajar. mana. Cikgu kat mana? Tak nampak muka. Dalam kelas. Dalam kelas. Dia daripada awal anggur kat sini. Dia faham ke saya kat mana? Faham ke mana? Anggur. Dia mandi. Ni Sakura tuan-tuan. Saya setiap kali saya bercakap tentang diri saya, bila you nak aim something, you must put something simple to wakili, untuk mewakili diri. Tak kira apa-apa sekalipun, batu ke, daun ke, kayu ke, pohon, you put something untuk simbolkan diri. Saya put Sakura. Bukan sebab saya pergi Jepun, tapi saya melihat pada Sakura dengan filosofi yang ada. Guys, Sakura ni dia hanya berkembang 7 hari. Setiap kuntum dalam bekas pokok tu, setiap kuntum 7 hari saja dia akan pupuk. Tetapi untuk keluarkan 7 hari, dia perlukan 350 hari lebih untuk bekerja. Meaning that happiness tak akan kekal lagi. Faham? Tetapi once dia bloom, bukan seorang yang sama. Betul? Semua manusia. So you have to choose. Bila nak shining? Jangan lupa sih. Takkan nak tunggu, tak apa esok lah. Lepas ni lah. Lepas ni sampai pencin. Nak pencin tu, masih lepas ni lagi. Hujung-hujung nak pencin. Saya nak pencin, dah tak boleh buat apa. Guys, kalau bagi orang Islam kan, Semua main dia ni. percaya kepada, walaupun dia tahu esok akan berlaku kiamat sekali. Kalau di tangan dia ada sebiji benih tanam. Dan ini besar. So, jadi Sakura ni membuatkan saya yakin kewujudan saya ni akan timbul. Dan saya ada penunggu-penunggu setia saya dalam kelas saya. Bagaimana penunggu itu boleh menunggu saya kerana saya menyayangi mereka? Dengan apa? Lindung dan doa yang saya. Itu Sakura kan? Jadi kalau orang rasa penat dah, madam, penat dah fikir hari-hari, memang penat. Hidup ini dengan pelbagai cabaran dan dugaan. Kalau hari-hari makan pun tak ada juga. Gemuk orang aku. Sekarang tak makan dia. Hari-hari tak makan, kurus aku. Hari-hari tidur, penat tidur. Hari-hari dah orang kata, boring aku nak balik Malaysia. Bila tak muat? Bila? Kita dah tahu kerja kita, tengok budak. Tak tengok orang lain. Kerja kita ini, klien kita. Nak tengok mereka, nak didik mereka. Kita dah tahu. Sebab kita yang pilih jadi cikgu. Bukan orang suruh jadi cikgu. Kita pilih jadi cikgu. Dan kita katakan bahawa aku tak suka budak-budak. Bukan kerja kita lagi. Makcik jual nasi lemak, give up masak nasi lemak. Tak ada dia. Kita kerja kita, didik orang. Dan kita menghina diri kita. Oh, benarlah mengajar ini. Oh, siapa nak cakap begitu? Cuba bayangkan, anda pergi jumpa doktor, duduk depan doktor, lepas nak pusing, saya penat lagi nak urusan. Oh, siapa? You faham kan? Apa yang saya maksudkan?
So kalau ada siapa antara adik saya ni give up dengan hidup dia, penat dengan hidup dia, fikir balik ni. Aku ni jawatan apa? Aku ni kerja apa? Gaji aku kecil. Tunggu. Tak payah banding diri awak dengan saya. Tak payah banding diri awak dengan fikir-fikir yang ada, guru besar yang tak payah. Tunggu. Sebab kita dalam hidup kita faham. Kita akan sampai ke situ. Bukan sekarang. Dan tanya balik guru besar contoh. Dulu masa umur 20-an dulu pernah tak rasa macam pada yang 40-50-an besar gaji dia pernah kan? Ada alfat. Oh. Pas sekarang sedang merasai. Berbahaya. Oh, berbahaya. Jadi Cik Ada berbahaya. jangan fikir saya tak ada duit. Betul. Tak ada duit lah hari ni. Jangan fikir. Sebab kami pernah fikir tak ada duit. Tapi hari ini alhamdulillah. Ada. Ha. Ada faham tak? Ini kita. Jadi kita jangan cemburu dengan perkara itu. Yang kita nak cemburu bukan itu. Poketnya kembang, kembung atau tidak. Pandai tak? Bijak tak? Boleh tak saya tumpang ini? Hawa dia takut sekali. Itu yang kita lihat. Mendekati manusia dia bukan mendekati dengan kekayaan. Ini. So, tak kira kita muda ke tua ke, kita tak tepi soal usia. Kita seorang yang profesional. Professionalism. Tiga benda yang ingat. Profession, kita sekarang kerja. Jenama kita, cikgu. Professional, kepakaran, kompetensi yang kita ada. Professionalism, how you manage your career. Tiga perkara ni. Jadi kalau you tak boleh manage your career path, berarti you tak professional. Kalau you tak boleh mengajar, berarti you tak sepatutnya berada profession itu. Tiga perkara. Dia kena faham. Ada belik semula. Kenapa belik semula? Belik semula. Kenapa aku jadi cikgu? Ini Sakura. Saya adalah Sakura. So orang Jepun ni dia kadang aneh. Orang Jepun tak tengok Sakura siang hari. Dia pergi tengok Sakura malam hari. Nampak ke? Orang Jepun dia takkan buat apa yang kita buat. Kenapa? Sakura bila dibayangi, disuruh dengan bulan purnama, tengok pada permukaan air indah-indah biasa berbanding melihat Sakura kisah. That's why kenapa bila musim Sakura, bulan purnama orang Jepun keluar, kita asyik-asyik melihat reflect Sakura. Maka dia adalah Sakura Fubuki. Apa Sakura Fubuki? Bunga Sakura yang terbang. Maksudnya Sakura gugur sekalipun cantik. Sakura jatuh ke bumi cantik. Sakura berkembang cantik. Guduk Sakura keluar cantik. Sakura botak tak ada apa-apa cantik. Sakura keluar daun cantik. Kenapa? Kita manusia yang cantik. Kenapa kita kata kita lawa? Lawa. Kita dilahirkan cantik. Kita dilahirkan sebagai manusia yang cantik sebab kita lahir dengan doa. Ada tak sesiapa yang tak ada orang minta awak lahir? Awak dilahirkan dengan doa, dengan kasih sayang, dengan cinta. Cantik lah. Janganlah banding hidup dengan hidup orang lain. Itu masing-masing. Itu kecantikan masing-masing. Itu bukan cantik. Itu fizikal. Fizikal dengar tu dia. Oh, nak kotak-kotak aku sama. Saya berada di dunia modal ni. Cikgu ni. Awak semua. Saya tak malu aku dulu saya malu. Awak rakam ni. Awak semua tu. Kenapa itu paling senang dapat duit? Harus semua. Orang kampung, pergi bandar, cari kerja, sambil mengajar, nak bagi mak ayah duit, tak mampu. Sekali paling cepat satu tuition kat KL ni. Kan? Kat KL kan, buat tuition kan. Tapi tuition jangan mengajar anak orang lain. Tuition mengajar anak kita. Dia kena bayar Kalau ketuk. cikgu tuition mengajar anak sekolah lain, salah. Cari anak kita. Biar dia pandai di kelas.
Anak murid. Bukan anak sendiri. Saya mengajar anak saya. Kenapa? Saya mengajar anak orang lain, dia belum tempat lain. Saya mengajar anak saya, dia kembang dengan saya. Itu satu rasa. Saya mengajar anak saya. Dapatlah kita duit kan. Bagi orang mampu kat rumah kan. Tak cukup. Jadilah penun, kasih di lawa kan. Zaman dulu tahun 90-an, siapa 90-an sebenarnya? Ada dia lahir 60-an ada tak? Ada lahir 60-an kat sana. Mana yang berapa kan? Abang 70. Saya. Adik saya lah. Abang lahir tahun berapa? Oh. Sini beberapa detik. Sama. So, saya memang gairah bekerja pada waktu itu. Sehinggalah ada orang kampung berdekat dengan saya. Gas, kesian tak mangkau. Kenapa? Kau tak ada ikan mangkau kan? Ya, tak ada lah. Kau tak banyak kan? Setakat ada lah. Kau tahu tak? Mangkau pergi pasar. Orang tak nak pun nak pergi. Salah. Bagi saja. Sebab dia kau yang Eh? ambil rasa. Saya stop. Ambil rasa. Aku tengah rekod ni. Oh. Manusia yang bersepsi. Manusia yang kata-kata. Tapi lagi. Kamu jangan terbuka ya dia yang trust. Kompetensi. Kenapa tak malu dengan kompetensi diri? You terlatih. Kami tak pernah suruh itu di tanah. Tak pernah suruh itu di tanah muka. Tak pernah suruh. Tetapi you dilatih membina itu manusia. Tapi kita bersama hebat. Kan? Macam muda boleh buat. Zaman saya dengan zaman abang, mereka muda dengan zaman sekarang ni, kami tak relevant. Ambil gambar kau. Tapi dia ingat Ya, itu. cabaran awak tak sama dengan dia. So you have to face all those things yang kat MC legend ni. Okay, next. Cepat sikit nanti konsep dia bagi launching mati saya risau. Okay, this is about transforming behaviours to drive results. Saya ni kadang-kadang bahasa Inggeris tak pandai sebab saya bukan pandai bahasa Jepun pun, bahasa Inggeris pun tak pandai, kebetulan. Berkawan dengan orang-orang yang pandai, orang desa-desa ni pun tinggal sikit kan. Ada bunyi salah saya, tak apalah, salah pun tak apalah kan, jadi orang faham. Bila kita bercakap orang putih sekalipun, keramian yang wrong, salah je bahasa Inggeris mereka kan. Kadang-kadang tak betul ya kan, bila mereka buat sebab mereka confident je lah, dasar je lah, janji betul bunyi dia. Betul tak? Betul. Okay, your vision of the future defines the decisions you make today. Your vision. Cikgu, adik-adik ada vision tak di seorang guru? What's a vision? Bukan television, vision. Korang television. Tengok depan. Ada vision. Vision saya bila saya berdiri di depan kelas saya, the first day masuk sekolah, saya akan satu vision. Semua budak saya enak. Vision saya di kampus, bila masuk subjek saya, dia bagi kursus. Saya akan berdiri kelas tu, saya akan bagi peraturan. You nak saya mengajar untuk skor A, B minus, B, B minus, C, C minus. Katakan A, behave lagi. Oh, cuma atas, action dalam A. You behave lagi. Agree. Baca nama dia lah, baca satu. Kau nak dapat apa-apa? Mula lagi sana di sini. Ya. Baca 6, baca 5. Logam gimana? Tahap 1, bukan itu pendekatan. Saya pun baca 1. Saya suka Guru pakar tu tak satu. Saya sangat suka baca 1. Zaman dulu, zaman saya dengan abang ni, budak-budak pagi-pagi duduk tak tidur.
Betul tak bang? Kita masuk dalam kan? Sekarang tak boleh dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Dulu kan anak aku perempuan ni. Kenapa tak boleh? Saya guru sekolah Darjah 1 kan. Salam tu. Dia akan sengaja tak ikat rambut. Sebab saya akan dandan rambut dia sambil cakap. Ni, Miss ni. Terus ni. Yang lain buat kerja. Rambut macam ni. Tak cantik lah macam ni. Nak jumpa cikgu hari ni. Dia malu kerja. Nak jumpa cikgu kena cantik. Tak boleh dah. So, cantik tadi. Yang lelaki berlari masuk rehat. Muka tak nampak apa. Pagi belah tengah hari tak belah mana kamu. Macam ni, pantang menyocil lagi kan. Kita menjerit. Kita menjerit. Akhir sekali, anak-anak saya dengan satu. Saya dulu je buku masa kat dalam batu tak buat biasa. Saya buka etika depan kelas. Dia tak main. Hari ni pergi makan untuk bercakap. Kenapa? Etika tak suka kami musuh. Kalau tak ada tidak akan masuk kelas. Agree. The way you treat your kids reflects. Agreement. Anak nak mula sekolah ni. Kan? Nak mula sekolah ni. Fikir. Saya mengajar kelas paling bawah tu, tengok tak ada swimming kan. Lalu tak ada swimming kan. Sekarang memang KKM kita mengikuti aparan ini. Okay, itu memang kita sebagai guru tak apa dengan perkara itu kan. Ya? Jadi kita masuk classroom, perkara pertama ni ada dengan sini kan. Kalau adik mengajar dekat dia, adik jangan masuk dekat dia. Adik jumpa dekat satu, bedek file. Minggu ni sebelum masuk minggu depan, hari apa? Adik sepatutnya dah ada file PPT dan adjustment itu dalam dia. Sepatutnya. Bukan buku teks. You have to know the character before you teach. Pegang file PPT, check. Categorizekan mereka. Mereka berada di kategori mana? Bukan nak condemn mereka. Dan disesuaikan dengan pedagogi. Oh, kelas aku ni rupanya 50-50. Ataupun 20-20 ada 60. Ini kategori mana masuk. Now, PA21 nak bergerak bagaimana? Tidak. Itu PA21. Yang duk buat sekarang seluruh kursi meja terus semua. Kelas dia PA21. Mengajar tak sampai PA21. Sebab apa? Dia fokus more to physical. No. PA nombor 1, the classroom physical itu based on your contents. Bukannya classroom awal-awal duduk macam tu. Nak susun sekalipun, cuba podcast tak boleh disuruh ke tak boleh minta tolong tak boleh. Nanti kan keluar penceramah memaksa guru. Matilah pula saya. Dalam PA nombor 1, bila kita mengajar, ada tak buka lagi dia buka kan? Tadi belum buka. Dalam PA nombor 1 ni, Cici nampak tak? Dia apa tak nampak? Bawa lah mouse, bawa mouse. Berbual dengan cikgu dosa je. Tak apa kan? Di sini kat jigil. Ada. Okey, now PA nombor 1. Belajar ni. Sebab saya ni, biar apa-apa bangga diri sikit tak apa kan? Saya adalah jurnalis utama kebangsaan, I think. Okay, but PA nombor 1 tu dulu saya. Saya mula dulu. 2011, awak tak jumpa acting lagi kan? Awak di mana 2011 ya? Tanya paling muda sekali. Hemat kat mana 2011? SPM. You dah jumpa acting? Belum lagi kan? Dia jumpa acting lah? Dia Syah. You jumpa acting bila? You jumpa kepat bila? Sampai sekarang tak jumpa? Kau dah kenal aku dia. You okay to be sure? Or you rasa you perlu pindah kursi lain depan? So I'm just joking, okay? Video 1. Kita buat kelas kan? Kursi meja kan? Kita susun kan? 1, 2, 3, 4, branding. 5, 6. Ini whiteboard kan? Okay? Cikgu susun macam mana? Baik tak? 6. Kita susun macam mana? Macam ni you choose a kids. How you do that?
Melayu, tak nak macam Melayu. Okey, Melayu, tak apa. Betul? Macam tu, kedudukan. Awak susu macam mana? Susu budak ke susu Susu kursi? budak. Kursi tak apalah. Budak. Susu macam mana? Macam ni nama Fu. Bentuk you lah. Fu. Tak mungkin duduk tu duduk kat mana. Fu dah berapa tahun aja? 7. Fu muda lah Fu. Fu PISMP Kalau 7 tahun tu PISMP lah, kita faham lah. Keluar IPJ IPJ mana? Lupa. Lupa. Okey. Fu dah nak masuk 44 kan? Soon kan? 44 ni tahu siapa ya? Orang yang mampu berada di tahap lebih daripada pelaksana. Tahu ya? Siapa berada pada 41 Cik jangan marah kalau guru besar suruh, fikir semua jangan marah. Sebab kita berada tahap pelaksana. Kita novice yang perlu melaksanakan kerja untuk dapat pengalaman. Okay, tetapi Cik ada cara untuk jump. Bukan cemerlang tu Cik. Dengan memohon untuk membuat sesuatu lebih daripada kemampuan. Cik kena ada di situ selama 4 tahun pelaksanaan. Dan Cik akan jadi guru novice lanjutan. Means that you got something. Bagus. Biasa ya, anak-anak kena ingat tu, adik-adik kena ingat tu. So, siapa berada pada 44, tiba-tiba jadi SU, jadi panitia, betul tu? So, masa 44, kita kena bertanggungjawabkan. Sebab apa? Amanah tugas kita ditulis begitu. Jadi siapa 44 merungut, guru besar tanya dia, boleh tak apalah awak turun balik 41. Sebab awak tak cukup. Ya? Saya sekarang berada pada grade dan nak hujung-hujung kan. Saya tak boleh mungut lah. Kerja saya bercakap. Kerja saya memikir. Kerja saya merancang, membentuk, membina orang, membimbing, coaching, mentor. Kerja saya. Kalau saya kata saya tak suka, mana sudah salah lah kerja saya. Teman-teman, kita berada pada landasan mengumpul pengalaman. Back. Susu macam mana? Siapa yang Fu lah Fu. Fu susu macam mana? Kalau kelas ni? Siapa kat sini? Ada tamu ke? Tak payah malu dengan saya, kita kan cikgu. Oh, ikut senarai nama. Ini group, in your classroom. It's not activities, but the way how you set up your students. Mix up. Okay. Okay, we put it level. Ketik level Tanya belakang sekali. Cikgu, Kavita ni mesti tinggi. Orang nama Kavita mesti tinggi. Kavita cuma diri sekejap. Memang tinggi. Orang nama Kavita memang dilahirkan tinggi. Apa maksud Kavita dalam bahasa Tamil? Quiet. Oh. So means that you berkembang membesar seperti estetik yang cantik kan? Betul lah Kavita ni semua cantik kan? Okay, now Kavita, level. Fu bagi tahu based on level punya student and abilities lah dengan lain. How you put that? Where? Near to teacher. Here. Okay, talkative. Here? Weak. Tak apalah, tak apa. Tak payah just specify itu je. Sini? Yang Smart. Sini? Average. Siapa nak bagi pandangan? Apa ini abang cakap? Yang malu kita baca bibir abang cakap. Ada tak? Jadi Syah tunduk takut dah kena seorang. Mariam ke apa nama tu? Tak nampak kat spek. Mayhani. Mayhani dah buat nama cantik panggil Mariam. Mariam pun cantik juga. Mayhani berapa tahun dah mengajar? 25 berarti Mayhani berada pada peringkat coaching and mentoring. Betul kan? Dah kena bimbing orang lain lah. Jadi kalau orang pergi minta RPS jangan tak bagi. Jangan pula, oh no, my computer crash. Orang cakap ni, you ada tak bahan mengajar ni? Bahan? Bahan apa? Saya mengajar guru teks ya. Jangan macam tu, sebab kita coaching tu. Betul kan? Dia dengan sini, apa-apa saja yang buat dekat sekolah, bahan-bahan yang mengajar itu hak milik KPM.
Apa-apa yang you bina di sekolah itu hak milik KPM. Sebab apa? Kita warga pendidikan. Saya buat model pendidikan Malaysia yang baru. Akan dikenal di sekolah Mali. Model Tawilah akan dibawa. Model pertama orang Malaysia yang buat. Saya jadi ketua panel. Tak jadi hal saya. Dipatenkan bawah IBGM. Yang apa-apa yang kita buat di bawah kerja kita bukan hak kita. Jadi jangan orang balik rumah. Bertukar sekolah, jangan bawa bersama kita. Tinggalkan di sini. Oh, Sebab itu laptop aku kena tinggal. Cikgu besar ingat, pesan dengan dia. You mau balik bihun goreng boleh ya, you jangan bawa buku you. Okay, so now cuba macam mana? Susunan ini. Talkative, smart, average, weak. What do you think? Weak dapat. Ni lah. Okay. Salah tak? Lain kan, rumah ada animal coaching and mentoring kan? Lain lah. Saya rasa bersalah. Dia balik akan menyesal orang. Kat belakang. Smart tu mungkin dia tu kot. Okay, good. Masing-masing tahu kenapa letak ni. No, pandangan saya. Apa dia smart dia? Oh no. Or average, weak and talkative. Kenapa? Eye contact sharp. Yang smart, bila you letak begini, dia telling begini, otak dia masih jalan. Dia boleh dengar, boleh faham. Kalau you letak yang smart di sini, okey. Kalau tak talkative di sini, distraction. Tengok orang depan. Dia akan distract you. Yeah. That's fikir Ustaz. Yang kita kadang-kadang tak faham. Letak yang talkative jauh daripada kita, salah. Budak talkative, kenapa dia talkative? Imagination dia sangat-sangat luas. Seal of the control. Based on what? Your activities. Itu talkative. Budak yang average, dia akan cepat panik, anxiety. Sebab apa? Dia takut tak boleh compete. That's average. So, geng-geng ini, eye contact kena sharp. Sebab dia trust you based on you punya muka. Smart student tak pandang muka cikgu pun tak. Dia dengar, dia faham. That's how you manage your classroom. Jangan letak yang tinggi kat belakang. Ukuran bukan kamu di sini. Ya? Boleh tak? Setuju? You tu, ladang kuda tu, tak apa-apa sesuai. Tak apa-apa sesuai. Tak apalah. Minum satu, cik perlu kawan kacau kan? Nak apa bentuk kereta? Bila dalam kelas. Salah. Sebenarnya, dia based on the topic. Dia bukan berada pada bentuk dia topic. Sometimes, you boleh How keluar about masuk group kerja. yang See 5-5-5-5 It's okay. 6-6-6 Itu pada masing-masing. Ini kira satu. So now put aside. So it's your vision. You kena faham. Maksudnya di next slide ni tak payah ni. Baik mana cik? Cik mana? Ada. Next. Skip ni. Cik skip. Skip. Skip ya. Okay. Ini kemudian kita baca kemudian. Ini skip. Kita pergi lain. Lepas ini kita sempat. Ini. Ini faham apa ya? Oh, ini tadi yang Kita ni punya apa ni? Ketupat raya. Apa dia? Istana Guru Malaysia. Tadi dengan sini ya, sebagai keterangan awam, kita kena ada kitab. Masuk kita kena ada vision, hala tuju kita. Dalam hala tuju kita ada Istana Guru Malaysia 2.0 yang terkini. You have to follow and you have to make sure that 2.0 dalam poket you. Kalau dulu kita pegang taxonomy blue. Bila saya bagi ceramah kepada kelas-kelas atau guru-guru atau pemikir, make sure taxonomy bloom you ada sebelah you every single second. Sebab apa? Mengukur anak-anak kita tidak menggunakan masa based on their abilities. Sebab
Sebagaimana tukang jahit, ada yang talented pasti. Sebab apa? Dia nak mengukur sebanyak masa. Cikgu belum, tapi lagi. Kenapa Malaysia pilih belum? Kita guna belum. Kita tak pilih Anderson, kita pilih Oliver, kita pilih belum. So kita guna belum. Oh, kenapa tak pilih Anderson? That's your option, tak apa. Tapi pegang pada belum. Okay? So sekarang ni kita ada 4 perkara. Dalam 4 perkara ini, cuba tengok orientasi ilmu. Maksudnya macam mana you mampu menguasai ilmu yang you ada. Ini cikgu, kita lihat. Kalau kita guru bahasa Melayu, daripada mengajar kali pertama posting, saya pergi bahasa Melayu. Tak apa tak? Cikgu Isma, berapa tahun aja? 2 tahun dah. 2 tahun kan? Tahun pertama dia jawab apa aja? Nah, tahun 1 sebelum ini? Tahun juga. Tahun 1 berarti kita baru nak kenal menyebut dan menyambung ayat. Siapa mengajar dia 3? Bahasa Melayu. Oh, cikgu ni sangat Cikgu mengajar estetik dalam bahasa. Pantun, sajak kan? Ada ya? Bisa emas bawa belayar? Bisa emas bawa belayar ada? Ada ya? Cikgu pantun Malaysia bukan pisang, jadi banyak ambil pantun. Jadi kita jangan begitu saja, kita buka yang lain juga ya. Sebab kadang-kadang zaman saya darjah 1 sama dengan media, sama dengan PKPK, pisang emas juga kan? Sekarang kita nak pencet bang, masih guna pisang emas. Jadi kalau you claim, you kata education kita tak berubah, you tanya balik your competency. You not try to change. You don't want to take a challenge. You tak nak cari challenge, apakah pantun yang hampir sama dengan pisang emas, rimanya, maksudnya, membayangnya. Kita take challenge. You just take it, you grab and you use it. Kedai mobil tu. So, ya kena si benda yang sama. You tak pernah cuba fikir untuk challenge. Kalau cikgu masih mengajar pasal pisang emas esok, buka sekolah, budak-budak kata cikgu, tak ada pisang lain cikgu. Okay? SCM mengatakan orientasi ilmu. Maksudnya apa? You kena kuasai ilmu. Kita profesional. PPPM 2023-2025 mengatakan bahawa kita profesional. Ada ilmu. Orientasi ilmu berarti bagaimana kita menguasai, bagaimana kita memahirkan diri, bagaimana kita memanipulasikan ilmu itu, dan bagaimana kita meletakkan di tempat itu. Itu SCM. Maksud orientasi. Maksudnya, you boleh bedah ilmu. Kalau tak mampu bedah ilmu you, berarti you novice. Masih baru. You terikat dengan teori-teori ada. So, Ismail yang risau. Apa yang Ismail amalkan sekarang, based on IBG. Masih baru. Kadang-kadang intailah cikgu-cikgu macam Nazura, macam-macam lagi intai. Sebab apa? Teknik berdasarkan pengalaman. Itu orientasi ilmu. Kalau you masih menggunakan RPH yang sama sewaktu posting dulu sampai sekarang, hanya tukar kolom, berarti awak bukan orang yang berorientasikan. Kat anda ni KL ni. Kita orang KL dah lupa. Kan? Tiba-tiba kita tak sama macam mereka. Hari ni, kita profesional. Kita pun kerja biasa-biasa. Kita pergi pada instructional. Method, approach. Banyak kaedah kita ada. Saya tak ajar kaedah ini, tapi nak bagi tahu, banyak kaedah yang ada. Kita pegang pada kaedah yang sama. Okey. Sebab ada guru-guru lama pegang pada kaedah yang sama, tetapi dia variasikan konteks. Itu hebat cikgu lama. Kenapa? Sebab orientasi ilmu dia konkret. Apa maksud konkret? PJ mengatakan bahawa operasi konkret ni umpama budak umur 6, 7, 8. Kenapa? Bila dia tengok bola mesti bulat. Awak bagi bola bentuk rugby, dia tak cakap itu bola. Sebab apa? Bola bulat. Rumah bumbungnya mesti sama. Bagi bentuk 3 segi, itu bukan rumah. Itu menara. Itu operasi konkret. Bagi orang lama, dia konkret, namun dia ada fleksi. Kenapa? Dia mampu bedah ilmu dia. CSI kuat. Dia tahu nak bedah ke mana. Dia tahu nak approach ke mana. Jadi you jangan kata, oh malas orang lama-lama. No. Kita puji orang lama ni. Sebab kita perlu orang lama untuk kita follow. Mereka menjadikan orang ikon kita di sekolah ni. Ikut mereka. Tengok.
Jangan ikut makan kari pak tu. Ikut. Apa yang nak lakukan? Sometimes pergi observe. Cakap dengan guru saya, cikgu, saya ingin nak pergi masuk kelas ni, boleh tak? Minta ketua panitia itu. Okey, pergi tengok dekat belakang. Oh, nak bagi buku, cek-cek budak. Tengok dia mengajar, dengar. Apa yang disebut? Bagaimana dia define semua? How dia introduce? Bagaimana dia cuba bagi membina example? Dengar. Sebab orang lama-lama ni, dia tidak akan tunjuk pada kita. Kenapa? Orang lama ni sangat-sangat kental kepada proses penyampaian ini. Boleh Boleh budak-budak sekarang lain. Macam Cik, macam Isma, dia lain. Dia suka share, expose semua benda. Dia sama mereka. Dia bisa. Orang zaman tu tak. Jika tu ada pisang setan dan akan datang juga. Betul bang Orang zaman dulu bang Kena ada TO. Kena ada TO. Tinggal tepi. Kena ada. So kita pada instructionnya. Apa maksud instructionnya? Semua teori yang ada akan tidak valid bila kita balik sekolah beberapa tahun kemudian. Semua be careful. Tetapi once you faham tentang kelakuan manusia depan you, teori-teori itu akan menjadi sandaran untuk membuat keputusan. Pegang pada behaviorisme. Behavior bukan untuk menghukum kanak-kanak, untuk melihat keinginan dan needs. Kalau behavior pegang pada untuk menghukum tingkah laku menggunakan teori counselling untuk buat dendaan dan ganjaran, you are wrong. Untuk melihat apa needs dia bila dia menunjukkan reaksi begitu. That's behavior. Selama ini kita menggunakan behavior untuk mengukur, untuk melihat. Kita tidak ada needs analysis during your classroom activities. Needs analysis belum jalan sampai. Sebab apa? Reaction, action akan menentukan apa dia needs pada kita. That's why DBD dihidupkan. Clear? Dulu waktu saya terlibat sebagai panel menentukan PPS dan tubuh atau tidak, sebenarnya panggil naik ke genting, duduk ramai-ramai, dia pick beberapa orang duduk. Masa tu kan kita selalu bising, oh donat tak berhenti, ingat tak zaman tu? Nak isi data tak boleh sebab donat bergerak, ingat tak kita bising kan? PPS macam ni, sudah ingat tak zaman tu? Kami dipanggil, dia pick, dia pick, kami duduk, kami buat rumusan. Jadi kalau khabar the next day, few days, ditangguhkan. Ingat kalau ingat. Sebab dia tahu readiness. Tidak. Guys, ingat ni. Kita bukan main dengan benda tau. Kita main dengan manusia. Manusia yang hari-hari akan develop diri dia. You bagi 1 campur 1 sama dengan 2. Dia develop diri dia sama dengan apple campur apple sama 2 apple. You clear? Dia tak akan develop dengan diri dia 1 campur 1 menggunakan simbol sebagai 2 simbol. Dia akan tengok pada benda lain. Berarti apa? Dia akan reflect, dia akan react pada benda yang ditunjuk. Andai kata you bagi 1 campur 1 pada darjah 1, dia balik rumah mak 1 campur 1 sama dengan 2, mak tadi ambillah pinggan tu, kita ada 2 orang. Nak ambil berapa mak? Salah macam. Kalau mak bagi tahu ambil dia, kita nak makan nasi, dia ada dengan mak saja, nak ambil berapa dia tak faham. 1 campur 1 sama dengan 2. Jadi ayat ditulis, Aminah memiliki sebiji apple, Rahim memiliki sebiji apple. Berapa apple mereka ada, mereka tak faham. Clear? Hebat bukan mengajar menyusahkan pelajar. Ingat, bagaimana mereka mengalami proses asimilasi. Bila you mampu mengasimilasikan yang contents, dia instructional. Tepat. So, nak mula ni dengan apa ni? Takkan nak bawa San Mary sama dengan Tontos? Tak adil lah. Kepada pun tak ada lagi. Tak adil lah. Kita profesional, mereka profesional. Tiba-tiba kita tunggu mereka suruh, kita nampak. Tak boleh. Kita profesional. Kita hadir sebagai profesional di sekolah. Kita bukan hadir sebagai orang suruhan, no. Kita profesional. Umpama doktor bawa beg pergi ke hospital. Ada kami si kata, tak adil kan? Doktor. We are professional. Jalan sebagai seorang profesional. Sebab kita ada ilmu yang diberikan kepada kita. You have to measure that by what? Ini nampak perkara. Sekiranya. Dan kita pergi kepada bagaimana untuk menggunakan ilmu itu dengan orientasi instructional
kepada kualiti pribadi. Dipanggil apa? Kualiti pribadi. Inilah aura, persona, kualiti. Guru yang tidak ada persona, guru yang tidak ada tarikan, guru yang tidak ada keupayaan, dia tidak ada kualiti. Personality gabungan perkataan persona dengan kualiti. Bukan hanya mempersonakan, anda berkualiti. Personality. Biasa kenapa personality ikut icon? Kenapa? Dia attract orang untuk melihat. Dia boleh menarik pandangan. Sebab dia ada persona, dia ada kualiti. Jadi kalau you mengaku, yes, I'm one of the personality di sekolah itu, dia baiklah. Di mana persona saya? Di mana kualiti saya? No, saya dah mengajar 25 tahun. Ya, itu masa. It's not quality. Masa dengan kualiti beza. Awak pegang handphone main TikTok pagi sampai malam, dengan awak pegang handphone awak scroll something for yourself untuk orientasi ilmu, totally different. But habit sama, pegang handphone. Nak jadi orang berpersonaliti, start from dari mana? Tak payahlah kasih dia magic sampai dia jatuh ke depan dia. Pasang niat di sini nanti kami tegas. Kami ada guru besar. Kalau guru besar tak mampu nak bimbing kami, kami bimbing besar. So itu organisasi. Organisasi bukan one way. Itu bukan organisasi. Guru besar juga perlukan pandangan kita. Sebab apa? Dia nak memimpin kita. Dia seorang. Awak ini 70 ada. 50 lebih. Awak ada 50 otak yang dikembangkan selnya kepada berjuta-juta otak pemikiran lain. Bijak. Teman-teman, saya ada pengarah. Saya ketua jabatan. Saya tak ada kata yes for everything. I have to give my justification. Sebab apa? Formal organization. Media mengalu-alukan. You have that push. Dalam kehidupan kita, we are leaders. Leaders ada dua perkara. Sikit, boleh tak? Sikit. Leaders ada dua perkara. Sebagai leaders, put aside for personality. Your persona, your quality, you put aside. Soft and hard. Soft power, hard power. Nowadays, we are not talking anymore about hard power. Kita cakap tentang soft power. Apa soft power? Contoh paling mudah, BTS. Bagaimana BTS meneroka dunia? Soft power. Sebab apa? Setiap manusia yang ada dalam BTS itu dipilih karakter berbeza mengikut keperluan manusia dunia. Jadi, you takkan terkejut. Dalam kumpulan BTS, saya akan suka yang ini. Orang Amerika suka yang itu. Yang ini suka yang ini. Karakter ini. Soft power, tanpa manusia. Dan dia akan jaga karakter dia mengikut keperluan kajian orang yang suka. Produk. You are our product. Take yang produk. Produk you adalah manusia yang berorientasi ilmu, memiliki saksi yang bagus, memahami kualiti diri dan boleh menyumbang kepada masyarakat. That's our brand. Tapi kalau tak ada itu, awak bukan brand. Ini kita kena faham sebagai profesional ni. Kalau tak, doktor-doktor dengan lawyer pakai plikat dengan singlet pergi ke court tu. Kenapa? Dia faham. Saya produk untuk ini. Contohlah tengok TV berita dunia jam 10. Kan keluar muka singlet dengan kain berita. Mula-mula berita penting. Trust lah. Kan? Produk. KPM also menentukan produk ini. You are our product yang 5 tahun.
You pergi ke sekolah dengan dunia nyata. You buat. Maka you diangkat. Maka you diberikan landasan supaya you tak risau. 41 ini image you. 44 ini image you. Bukan berarti bila masa 44 you buang image 41. Mengikuti bersama-sama. Naik 48, image 41, 44, 48 digabungkan mematangkan. Kita kena faham. Dalam pembangunan profesionalisme keguruan kita tidak boleh seperti itu. Kenapa? Kita tak faham. Sebab kita tak kisah. Yang kita tahu pergi sekolah atau nak mengajar saja. Dia bila orang lain dapat, kita tak dapat. Boleh jadi bersalib. Kau tak bentuk profesionalisme kau. Kau tak bentuk kau punya career. 3 perkara. Profession, professional, profesionalisme. Hari-hari kena faham. Saya pergi ke sekolah sebagai profession guru. Saya masuk dalam kelas sebagai profesional seorang guru. Saya bekerja sekarang ini membina kerjaya sebagai profesionalisme seorang guru. Kena faham. So kalau you tak boleh bina profesionalisme sebagai seorang guru, berarti anda tidak ada orientasi ilmu. Kamu tidak ada kualiti, kamu tidak ada instructional, kamu statik pada situ. Relevan tak kamu dengan masa sekarang? Kita kena faham yang itu diri kita. Boleh buat? Boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kita. Bukan orang lain. Nak bina, nak tukar, bukan orang lain. You change diri you sendiri. You bercakap dengan diri sendiri, you tak tanda. Bukan bercakap dengan orang lain. Sabarang, nak tukar tak tukar, dia. Dia dengan laluan profesionalisme diri dia. Betul. Saya dengan profesionalisme diri saya. Tetapi bila saya naik 44, saya masuk 48, saya kena tegur dia. Sebab apa? Dia organisasi saya. Salah kalau tak tegur. Sebab apa? Dia organisasi. Dia akan bincangkan organisasi saya kerana dia tidak memiliki profesionalisme. Orang yang bagus, profesionalisme. Saya kenapa 48 boleh menegur orang? Menjadi penilai, penduga. Sebab apa? Kita tidak ada mata untuk menilai. You have to clear this. Tak lama That's why kenapa kita bidang tak lama lagi. profesional ini kita faham. Kita bukan hanya mengajar bawa buku classroom. Sebab tak kacau. Saya mengajar bahasa Jepun. Sebab tak kacau. Saya ni guru bahasa Jepun lah, masih keluar dari Jepun kan. Tapi saya di Jepun, saya mengajar polisi, saya belajar polisi. International Education Policy, that's my bidang. Tapi sebab saya berkepakaran dalam bahasa Jepun, 2 benda saya mengajar. Jadi bila bercakap pasal polisi, saya tidak akan melihat polisi itu sebagai perkataan. Polisi itu kena dihidupkan. Saya kena visualkan perkataan itu. Seperti itu. Biasanya kalau polisi maker, dia lain cara bercakap. Kerana kami lihat perkataan itu sebagai benda hidup. Kalau anda seorang guru ditulis bahawa, contoh ya, kami guru Malaysia berikrar dan berjanji. Bagi apa? Mendidik dan memimpin Putra-putri negara kita. Mendidik dan memimpin. Siapa mendidik, siapa memimpin? Kita. Kemahiran mendidik, kemahiran memimpin. Sama tak? Tak sama. Untuk dapat kemahiran mendidik, memimpin, siapa kena cari? Kita. Siapa aja? Kita kena cari. Pada sini. Tahun ni menyanyi yang Hari Guru Malaysia, cuba menyanyi dengan penuh keyakinan bahawa saya tahu apa maksud Malaysia. Membangun kat belakang sambung. Membina kita. Kau rasa aku backup. Kau nyanyi. Aku akan backup sebab aku bina, kau bina. Guys, jom kita buat. Kita buat untuk manusia. Untuk hidup manusia, untuk negara. Kita nak in future bila kita dah pension, ada orang kat depan kita memimpin negara kita tapi dia gagal. And then masa itu kita tidak ada hak untuk menghalang. Tak ada hak untuk bercakap. Sebab itu masa mereka. Now masa kita ajar. Supaya bila mereka menjadi orang pengganti kita, mereka dapat membuat benda yang baik. Malaysia yang hebat ni. Malaysia sangat hebat. Bila saya dipanggil bercakap di Indonesia, contoh saya fellow pensyarah jemputan ke universiti.
Saya bercakap di Indonesia, mengajar di Indonesia melalui online ke, sama ada bersemuka, dia satukan jam seperti mengajar 2-3 hari di sana menghabiskan jam. Contoh kan, kita boleh lihat dia respect kita punya kurikulum. Kita bercakap pasal PA21, mereka tidak ada PA21. Sebab apa? Needs mereka dengan needs kita beza. Kita ada blueprint, education blueprint kita, mereka ada Pancasila. Ya. Dengan kata lain, kita berada pada track yang betul. Ya. Jadi adik-adik, jangan condemn bidang kita, konten kita. Tak adalah masuk TikTok tu, guna gambar kesilapan anak kita. Malu. Jangan buat. Tak ada ke ruang untuk tunjuk anak murid kita tengah tepuk tangan gembira. Saya tinggalkan mereka dengan senyuman. Ada macam tu? Esok jumpa. Tak boleh plus macam tu. 100% markah, 100 bukan mencerminkan karakter. Saya akan bina lagi karakter. Plus, itu orang nak tengok. Kenapa kita yang bawa perkara-perkara tentang ni ayat salah, jawapan salah. Cikgu tu salah, cikgu ni salah. Semua ini payung yang sama. Oh ya, jangan lagi kita menepuk air ulang. Malu. Jangan berudah kat langit. Malu, jatuh muka kita sendiri. Jangan buat. Zaman sosial media awak ni hati-hati. Saya bercakap dengan Menteri Pendidikan, repot tu pasal Menteri Pendidikan. Kebetulan. Betul. Bila saya dijemput menjadi moderator untuk Menteri, kebetulan duduk sebelah saya pula. Kebetulan ulangan sikit. Bukanlah dekat YouTube lah dia. Puji tu. Masih kita soal orang lain, orang yang mengexplain kita membawa sekitar dengan menteri kan. Cakap apa-apa kan. Sangat-sangat tahu education. Saya orang lama, dia bagi pandangan, dia tahu apa yang apa yang tak boleh buat, dia perlukan. Kita buat apa? Sokong. Bukan politik ni. Nak bagi tahu, sokong apa? Profesional. Government of the day. Ingat, apa sekalipun, ikut. Jangan bangga. Sebab kita ikhlas. Tak kira siapa leaders. Siapa orang tu biasa diusaha tu kan. Dia tu media jadi fikir kat bawah kan. Dia fikir dapat kesalahan. Sebab pengusaha dia contoh. Takkan aku bersehat. Takkan berlaku. Boleh jangan pula. Tu kalau tugas cakap dia baik dengan menteri. Esok aku. Kan? Sesiapa yang berada di atas tempat dia, respect the boss. Okay? Jangan sekali, kalau kawan kita sekalipun, awak makan kari pak sama, awak makan cucuk badak sama, tak ada badak sekali makan dengan dia, minum sirap dan sebagainya dengan dia, jadi ketua kita respect the boss. Benar. Personal discipline. Boss respect. Because dalam hidup kita, we need limits. Awak ni belum tentu bila kerja kita. Akan datang giliran awak. Okay, so. Next, cakap. Pakcik, cepat. Nak balik ni. Nanti kena awak kesian awak. Saya okey lagi sebab saya berasa bersalah dalam amat. Saya kena tunaikan janji saya. Accountability. Accountability. Ini banyak kali dengar. Oh, account pula malam-malam buka account aku pula tu guys. Accountability. Apa maksud dia? Cari orang yang baru-baru ni. Dengan surat yang minum air, kita boleh cakap. Ini. Good. Keyword saya responsibility. Account itu. Respect. Amin. Accountability. Keyakinan. Tak boleh kena takut tak. Usah tak pakai markah lagi, dah habis dah markah untuk tahun lepas. Dah tutup lah. Markah tahun ini bermula minggu depan ni kan? Kan risau lah. Ustazah, betul kan nama Ustazah? Warna accountability. Tanggung jawab. Good. Ada ingat apa perkara tadi? Orientasi ilmu, instructional, quality, bagi community. Apa ya? Tanggung jawab. Accountability.
Bila cakap tanggungjawab, untuk menjadi orang bertanggungjawab, kena ada apa? Untuk menjadi manusia bertanggungjawab, kena ada apa? Ilmu, kualiti, mampu menyumbang, dan sentiasa tahu cara nak menyumbang. Accountability. Jadi tukar perkataan tanggungjawab kepada kebolehupayaan. That's accountability. Kita mampu untuk melakukan sesuatu dengan penuh etik. Yang accountability tu, ingat tu. Jangan pula, oh aku bendahari ke? Bukan accountability, bukan bendahari. Pegang perkataan itu. Bila kita dikatakan anda perlu bertanggungjawab, bukan berarti kita menanggung bebanan orang. Anda perlu bertanggungjawab berarti saya melengkapi kompetensi untuk pegang benda itu. Lihat. Itu maksud tanggungjawab. Sebab kita dah dinilai oleh pemikir kita bahawa kita ada kompetensi untuk pegang perkara ini. Wah, saya seorang bukan di sini. Anda diberikan ruang membimbing. Guys, jangan letakkan negativiti dalam diri kita. Sebab kita nak bina aura, anak-anak kita nak tengok muka kita. Kita kena jadi orang yang positif. Tengok anak-anak kita. Bahasa Jepun, dia tidak ada perkataan bodoh. Bodoh. Dia akan tukar semua pada positif. Dia ada perkataan musaiku. Musaiku tu maksudnya bodoh, tahap dia tak cakap. Tapi tak ganggu dia. Kalau dengan lori-lori lagi cantik, dia tak ganggu dia. Sebab apa? Akan menyinggung. Okay, contoh. Cik dulu. Cik dulu. Saya tak mahu kita mahu cik dulu. Cik jalan Okay ya? Cik pergi sana cik. Okay. Cik dulu nakap. Cik jalan. Cik berhenti kan? Bila cik berhenti, kata pertama nak pakai apa? Berjalan pantas. Wah, cik hari ini cergas lah. Bukan berjalan pelan-pelan. Wah, cik hari ini sihat ceria lah. First impression cik pada kita, first connection cik pada kita adalah happy. Mana biji? Cik, hujan ni berjalan pelan sikit. Teguran akan masuk dengan hati terbuka. Sebab kita dah buka dulu. Cik, perlahan dah sikit jalan tu. Kau lagi. Mari. Orang Jepun, kau jumpa dengan orang, asteki desu ne. Apa tu? Asteki desu ne. Maksud, cantiknya hari ni. Bergayanya hari ni. Atas isi dah. Walaupun pakai skirt tu tak nampak apa. Meleng-leng. Asteki desu ne. Sebab apa? Gembirakan manusia itu satu tanggungjawab. Asteki desu ne. Jaga aku guna. Steki. Steki di sini. Konnichiwa. Jadi ingat ya, gembirakan orang lain tanggungjawab. Jangan mengiris hati orang lain. Tanggungjawab. Kesian kawan-kawan. Pakai 3 guru cakap aku. Esok dia tambahkan jadi 4. Usul 5, 6. Aku tak perasan. Aku dah 7 guru saya pakai. Teku. Steki di sini. Steki di Kita sini. tanya, steki di sini. Betul. Mesti murah kan? Macam tu. Kita memuji bukan kerana kita nak dapatkan sesuatu. Nak membina aura. Bila kawan-kawan kita lalu, tengok. Observe. Uji. Betul. This process. Semak demo ini. Ya. Oh. Boleh ya? Boleh tanya dia ni. Lepas ni, nak murid sini ni, sini yang murid ni. Jadi bila anak murid kita datang dengan baju baru, anak-anak murid kita datang dengan baju baru kan? Tapi ada yang tak pakai baju baru. Orang cakap, cikgu ni nanti dah sorok lah. Cepat. Cepat. Mari depan. Jangan masuk kelas. Budak-budak semua baju baru, ada 2 orang tak pakai baju. Seorang tak pakai baju baru. So cakap,
Staircase dia sini. Semua semangatnya hari ni. Lain macam lah. Budak-budak suka tak? Cair. Otak dia, aku ada baju baru. Itu menjadi budak tau, dia konkret. Dia nampak apa yang nak tunjuk. Sebelum lagi Dia cakap tak saya tak nampak pakai baju subjektif baru benda lagi. yang di luar. Metafor tak nampak. Siapa kata, wow, semua ini bersemangat. Dia tak boleh baca. Sebab dia Percaya dengan fikir baju dia. isu. Dia tengok baju saya je. Saya pakai baju baru hari ni. Cantik lah jawab. Cantik. Ya. So, Banyak pada angin. budak yang tak pakai baju baru, dia cakap apa? Kemas. Kemas. Kan? Perkataan pagi, tengok berdiri. Alim, bangun jap. Alim mesti malu nak bangun kan. Wah Alim, daripada dulu lagi baju awak sama warna. Pandai awak jaga. Alim rasa apa? Tak salah pakai baju buruk di sekolah pun Alim sini. Ingat tak? Tak adalah cikgu kau ada kotor. Kau ada kaca. Saja satu. Kau masuk surat. Mereka datang kerana mereka perlukan kata-kata kita. Yang Tak dilayan. Next. Sikit lagi. Kata ni sepatutnya 5 jam. Soft power apa tadi ya? Okay, next. Saya cakap soft power, belum bisa kan? Okay, soft power ni dia lebih kepada sekarang dunia gadget ni soft power. Penyampaian melalui gadget ni soft power. Okay, sebenarnya soft power satu kajian analisis yang membawa kepada needs manusia ditukar kepada bentuk yang lebih halus termasuk. Dunia sekarang menjajah manusia dengan soft power. Dia bukan lagi hard power. Hard power tu apa? Perang lah. Hard power tu fizikal, kekerasan, hard power. Soft power ni dia kena masuk je. Muka suka muzik kan? Okay. That's why dia kata, awak punya handphone tu dengan komputer ni, rupanya dia boleh baca emosi manusia kan? Betul? Dia tengah sedih, awak buka je Facebook apa, keluar cerita sedih. Mengembirakan hati awak. Bila awak tengok TikTok, dengan awak tengah termenung murung keluar TikTok, sedarlah, hidup ini hanya sementara. Sama ni aku rasa sekarang ni. Katanya, saya tak tahu, you know what IAB cakap dengan saya. Dia kata, guys, you tahu tak, laptop you tu, kalau you nervous, tiba-tiba dia hang, pernah tak? Pernah. Selalu. Dia baca emosi you. Ha? Printer. Saya nak print assignment lah. Macam tu. Sebab kita ni bukan pakar teknologi kan? Katanya, Bagi dia pelik boleh lah. tengok emosi kita. Dia sebab bila kita nervous, kita cover ada apa-apa, dia akan jadi something wrong. So, dia tarik nafas, it's okay. I can handle that. Relax. Sebab laptop itu adalah tools. Ilmunya pada awak, bukan pada tools itu. Kalau awak fikir, oh, madam, saya tak boleh mengajar lah ini, sebab bimbingan semua dekat laptop, tak bawa ini. It's okay. Saya nak awak dalam classroom, saya bukan nak laptop awak. Bawa budak-budak Dia gila. kata, alamak, kita nak buat hari sukan ni, saya belum plan apa-apa. It's okay. Kami ada. Bila dia pun rasa, wah. Itu cara dia. Bukannya, saya tak plan apa-apa. Jadi susah sangat. Kita dah bagi negatif itu. Dia seorang kat atas tu. Dia tak mampu nak lihat semua benda di bawah dengan sama. You have to start. Open. Buka pada media. Dan media akan buka. That's all it is. Betul kan? Jangan bagi dia menangis seorang-seorang sambil makan pau kat dia. Aku order pau ayam, dapat pau kacang, sedih satu hal. Sedih pula dengan cikgu dia satu hal lagi. Jangan dulu. Buka. For sure she has something to share. For sure you also have something to share. Ini dia. Cikgu ni macam tu. Cikgu tak boleh kata ni aku, tu kau tak boleh. Sebab dalam sekolah ni, adik-adik dengar sini ya, kita bukan nombor sukan, bukan ada podium nombor 1, 2, 3 di sekolah. Kita satu podium.
Sama. Semua kena cemerlang. Dia tak ada seorang cemerlang sekarang. Semua kena cemerlang. Jadi kalau semua cemerlang, tak salah. Bukan, kenapa aku tak cemerlang? Tak boleh. Semua kena cemerlang. Anugerah cemerlang tu bonus. Kau rasa yang fikir yang tu. Tengok pada mata. Tengok pada macam mana. Saya ni sampai kata, tak ada macam mana. Tak mau dah lagi. Saya tak mau lagi. Kenapa? Saya ada 10 anugerah cemerlang sekali pun. Dia kira satu je. Mana mana anugerah cemerlang. Bukannya boleh pakai selempang 10. Selempang tak dapat 10. Ya, cemerlang itu sekali iktiraf hidup kita. Once kita iktiraf cemerlang, berarti saya akan cemerlang sampai bila-bila. Bukan yang tahun ini saya cemerlang, stop. Tahun depan lain pula, nak cemerlang lain pula. No. Once dia diiktiraf sebagai cemerlang, sekali, forever dia cemerlang. Sebab kualiti tak berhenti. Siapa yang merasa diri dia berkualiti, bagi stop there, dia tak berkualiti dah. Kualiti continuously berlaku dalam diri kita. Okay, jadi siapa yang dapat anugerah cemerlang tahun lepas? Ada ni? Ada. Kau suami ni. Ada. Dia cemerlang. Kalau kau tak cemerlang kau. Tu semua. Sebab apa? Saya cemerlang. Saya contoh dulu boleh. Itu dah lepas. Kau ni lain perkara lain pula. No. Orang yang sama ni. Yang ada 4 perkara yang sama. Instruction, konteks ilmu, kualiti, sumbangan. Saya kena profesional. Oh, kenapa aku tak dapat tahu? It's okay. Aku dah cemerlang. Dah diiktiraf oleh organisasi, aku cemerlang. Cukup. Jadi anak-anak, adik-adik, ingat itu dalam kepala kita ni. Jangan asyik fikir, kenapa bukan aku? Kenapa bukan aku? Kenapa bukan awak? Sampai bila nak jadi semua awak? Orang lain? Kena ingatkan begitu. Hidup ni mudah sesuatu. Melihat anak kita ketawa dengan ilmu. Melihat anak kita gembira dengan ilmu. Melihat anak kita bercakap dengan ilmu. Melihat anak kita bereaksi dengan ilmu. Itu cikgu. Bila anak kita dapat hadiah, kita duduk kat bawah dia. Bukannya Ismail dengan 5A, kita dah lari pergi. Oh, saya wakil Ismail. Tak ada. Kita masih di bawah. Tak cukup juga. Ravindra 5A, kita tetap di bawah. Sebab apa? Ditakdirkan oleh Tuhan, kita nak orang yang menggerakkan orang. Jangan bermimpi dia akan berada di podium dengan hasil-hasil. Bukan kita. Kita tidak boleh menjadi doktor, tapi kita mampu melahirkan semua. Kita bukan seorang engineer, walaupun kita pandai melukis, pandai baik itu panggil balik, tapi kita ditakdirkan untuk melahirkan sebuah engineer. Biasa, setiap manusia ada tempatnya masing-masing. Don't give up. Saint Mary perlukan awak. Saya cakap cikgu mana Saint Mary bang? Yang jalan ikut dengan saya dulu pakai tak untuk. Saya cakap dengan dia, cikgu tahu tak, saya masuk Saint Mary, ini saya cakap ujian dengan waktu. Saya rasa dia welcome saya. Saya pergi sekolah, ada yang tak welcome. Maksudnya aura sekolah itu salah. Saya masuk sendiri, saya jalan, saya rasa benda ni semua ni macam kan aku sendiri. Happiness. Jujur ni cakap ni, orang tua dia boleh rasa macam kita masuk rumah 2-3 hari balik rumah, tinggalkan rumah, awak boleh rasa. Awak rasa dia berat masuk rumah. Dia bersama. Awak rasa ringan masuk rumah. Dia bersama. Saint Mary ada aura itu. Mungkin ventilation yang bagus, ada cikgu Ada yang kebun. happy, murid-murid yang happy, susunatunya betul. Mungkin itu. Kolam duk Mungkin depan. guru-gurunya sentiasa bersyukur. Mungkin itu. Tetapi trust me, dewan you tu dengan dewan saya lagi cantik, tetapi comfortable. I don't know why. Sebab you yang move sekolah. Jangan nyanyi, jangan. Jangan gaduh. Tak gaduh. Dia ada sekolah.
Boleh ya? Pegang suara kita, pegang anak murid kita, jaga dia. Jadi dengan sini ya, awak nak cakap ni, nak ambil hujung ni. Malam ni mimpi saya pun tak apalah. Kadang-kadang kan kita buat sesuatu, kita tak dapat apa yang kita nak kan? Kenapa tu tak? Benar kan itu kita ya? Aku nak lain, kata aku dapat lain. Ini bukan cerita kata kita nak apa, mak bagi kepak. Bukan, itu bukan kita nampak. Sebabnya, ada masa kita minta dan pada masa yang sama, ada orang lain minta. Kita berada di situ pada waktu itu, bukan kerana kita yang minta, ada orang lain yang minta. Garis. Kita memenuhi doa orang lain. Anak kita. Awak di sini, Mungkin tahun ni lulus. awak tak minta masuk sana. Tapi kita ingat, ada tangan yang malam-malam berdoa, bawalah guru-guru yang baik ke sekolah. Aku tu Awak tidak sebelum tahu keluar Sarawak aku ni. awak dibawa ke sini. Yalah dapat sana hari. Dapat lah apa lah Saya kalau. tak minta. Kau untuk ada cerita lain lah. Support lah. Saya tak interview, tak hantar orang, tak buat apa-apa. Saya digerak. Pegang perkataan, ada doa di sana. Yang Tuhan mahu. Dan saya penggerak. Doa saya di kemudian. Sebab apa? Doa itu lebih besar nilainya berbanding dengan doa saya. Mungkin doa saya untuk diri saya, doa itu untuk ramai orang. Maka saya bawa ke situ. Risiko, saya kena tahu. Tetapi, saya yakin. Ada ini. Sebab tahu kau minta gitu kau tak pernah buat raya. Itu manusia dia. Ha? Kita berada di St. Mary, jangan tunggu ATM machine. Sekarang nampak lama dah. Dalam kepala, masuk pada 20 hari bulan, jangan nampak ATM machine. Maknanya kita gitu-gitu. Cikgu tolong. Tolong saja. Ha? Jangan kira berapa nombor dah account. Tolong je. Fikir saja, esok anak aku nak dapat apa. Jangan fikir akan dapat. Percaya. Percaya saja. Duit itu tak kasih. Ingat. Next Aksan, dulu dekat masa mesyuarat apa cemerlang tu berbagai macam cerita tu. Siapa yang 44 kat sini? Semua ada 44 kan? 44, 48, 52, 54, 41 belum lagi, tak dapat rasa kerajaan lagi kan? Dia kerajaan tu bukan duit kita. Ingat? Kerajaan tu bukan duit kita. Tak serius. Kerajaan itu duit klien. Anak-anak murid. Jadi kalau cikgu buat sesuatu untuk classroom cikgu, dia kerajaan. Sebab cikgu bukan businessman untuk meraihkan. Cikgu tak sampai peringkat macam guru besar tu fikir perlu welcome sampai di kerajaan. Guna untuk classroom. You just imagine every month they take about 300 plus untuk beli kasut, beli baju, itu bukan duit. Bukan sekolah. Itu kerajaan untuk mereka. Bukan hak kita. Walaupun sikit sekalipun pagi. Awal bulan dapat gaji, ambillah RM100, bagi makcik kantin, cik 10 hari. RM10 sehari, mana-mana budak yang makcik nampak tak makan, bagi dia duit. Saya tak ada sasa. Makcik kantin mengenali anak kita lebih dahulu. Dia tahu budak mana main lari-lari tiang dengan tak makan, dengan budak duduk tunggu orang lebih makan, dengan budak sambil makan. Dia tahu. Tak. Cik ambil. Tuhan mereka. Cuma macam tu, jangan berkira dengan dia. Berkira dengan apa yang kita berikan kepada Allah. Malu
kalau tak mampu berikan terbaik. Balik rumah, habis mengajar, kalau tak mampu mendidik dengan betul, sepanjang perjalanan ini adalah perjalanan menyesal. Balik rumah, setelah mengajar dengan semangat, anda murid happy, faham, balik dengan senang. Sebab apa? Mendidik mudah untuk kita. Semeri pandangan kita. Kalau kita lupa, ada anak-anak yang comel, yang nakal, yang cute, semua dengan kita. Kita bentuk. Biar mereka menjadi orang yang satu hari nanti jumpa kita. Cikgu, terima kasih. Kita andai datang, tunjuk keretanya dia. Datang jumpa kita, cikgu. Terima kasih, cikgu. Itu lebih besar. Saya, abang, dah merasa sekarang. Dan dia merasa. Sebab anak murid kita dah besar. Anak murid saya CEO Vex Property Relations yang berhak join Amerika. The only license yang dekat Malaysia masa sampai sekarang. Cikgu, tak pandai lah cikgu. Dia cikgu tolong. Cikgu tahu. Bukan dia tak pandai. Nak dengar suara cikgu. Cikgu, berapa lama tak datang? Nak tengok muka cikgu. Sebab apa? Aura yang awak ada ini, aura yang menyenangkan anak. Jangan berubah. Ini wajah-wajah cikgu yang hebat yang menjadi cermin untuk anak-anak dia. Proud, be professional, vision. Ingat, bila diamanahkan seorang budak pada kita, jangan lepaskan dia sehingga merayap ke lorong-lorong menjadi manusia yang berguna. Kalau awak pergi ke mana-mana supermarket, awak jumpa budak-budak yang berlari-lari, anak-anak muda yang di lorong, yang makan dekat sampah dan sebagainya, dia pernah ada cikgu. Kenapa jadi macam? Jangan lupa, awak ini manusia yang berada di jalan berpelesiran bukan-bukan itu, mereka pernah ada cikgu. So kita jangan campak anak murid kita yang diberikan yang baik oleh parents kepada kita ni ke lorong-lorong. Dia jadi manusia yang mampu cerdas. Jadi hidup ni bukan untuk kita, hidup ni kerana ada orang lain. Maka kita hidup. Kalau tak ada orang lain, kita hidup. Ingat, orang Jepun beritahu ikigai. Ikigai itu maksudnya manusia akan hidup bila ada orang memerlukannya. Bila dia tak diperlukan, tak guna lagi kita hidup. Hidup bila kita mampu menjadikan orang memberikan sokongan kepada orang. Jom kita buat sama-sama. Kita mengajar baik-baik. Kita bina keupayaan kita dengan toleh ke belakang. Kita ada 50 orang lebih je. Tak ramai tu. Masih pusing ada ramai ini je. Beli pizza 5 keping dia mesti makan orang ramai. Cukup. Maksudnya ini je yang kita ada. Tapi kita ada amanah yang lebih ramai. Maka tak boleh stand dulu. Dia jalan. Baik. Lahirkanlah seorang mimpi Dr. Muhammad Hasan. Yang pernah dituduh mencuri makanan kita. Macam kami sama-sama. Cikgu, this our life, our profession, Koperasi. tetap. Ya. Dan satu, saya bukan puji-puji ni sebab Mr. Mary bagi saya. Saya tiap kali bercakap dengan guru, saya sayang. Sebab Allah yang saya sayang.
Ni muka-muka di sini ada saya. Awak tengok saya nak awak. Awak tengok saya ni awak. Ini saya. Sebab kita misi dan visi yang besar. Kita cuba scroll sikit. Kita nak habiskan. Ini biarkanlah. Habis itu. Mau ada cerita tadi kan? Jadi saya cakap dengan Bill Gates ni taklah jumpa pun. Tapi kadang-kadang dia kata, Bill Gates ni apa tu lah kamu cakap. Kan? Saya suka dengan apa-apa. If you are born poor, it's not a mistake. But if you die poor, it's a mistake. Kan? Kita tak nak mati dalam kemiskinan disebabkan kesilapan kita. Dan kita tak ada orang kata, aku miskin sebab kau tak mengajar aku. Tak ada orang cakap macam tu. Aku tak pandai sebab kau lah. Tak ada orang cakap macam tu. Ya. Come next. C. Ni tak faham. Doraemon. Dengar sini. Ini pakcik baca. Abang ni kan, abang punya abang yang pakcik. Sangat. Makin tak ada awari jangan. Yang main tak ada awari nana. Sekarang Yang bunyi suara Jepun. Makin tak ada awari jangan. Yang main awari nana. Apa maksudnya? Bila kita gagal, itu bukan bernama salah. Berhenti berusaha itu adalah penghabisan kehidupan. Don't stop. Anda masih ada masa, walaupun a day before pension. Anda tahu, sehari sebelum pension, Anda mampu menghidupkan jiwa seorang manusia untuk berjalan. Ingat, pegang tangan saya. Hidup kita ini sehingga kelopak mata belum tertutup, jalankan accountability sebagai seorang. Next. Ini yang saya pegang. Mata pakcik awak tengok. Tengok. Ini gambar-gambar berangan juga ni. Setelah beberapa kali diedit jadi macam ni. It's not about how good you are, guys. But how good you want to be. Janganlah berangan kita baik. Tengok. Kita lihat. Aku nak jadi orang sebaik mana? Kata Menteri Pendidikan. Tak kali ucapan beliau, saya kena repeat kepada dia. Kalau dia dah cakap kan, cakap apa gas? Jangan jauh buat baik. YB pernah cakap, jangan jauh buat baik. Saya pernah cakap, it's not what aku cakap, but aku cakap. Jangan jauh buat baik. Walaupun bukan kasar. Jangan jauh buat baik. Sebab baik itu lambat dinilai. Jangan. Orang tak suka sekalipun, kita tak tahu. Dia tak akan suka. Dia akan suka bila kita tiada. Guys, tak ada yang malam. Ya, cikgu tidur kan. Kasihan cikgu. Tadi selendang belah sini, belah sini pula. Betul gasnya aku dah bagi sini macam-macam. Last sekali aku akan pocongkan selendang ini. Saya faham bahawa inilah ayat yang tinggal pada aku sekarang. Sebelum cikgu lakukan perkara itu kepada saya Muhammad Ghazali Tentai menghalalkan segala apa yang saya bincangkan. Saya diskusi dengan cikgu adalah sebutlah kepada orang lain. Semoga menjadi ibadah. Kalau menjadi satu yang baik, apa yang kita bincang pada malam ini, apa yang kita dapat rasa pada malam ini, kita niat berikan kepada orang-orang yang kita sayang. Bukan untuk itu. Andai kata masih berbaki sedikit dan menjadi hak kita, terima dan bagus. Niat. Dan anda dipilih berada di sini malam ini, bukan di luar sana makan burger sambil mengata. Anda dipilih untuk berada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Kita jumpa lagi insyaAllah. Doakan saya setelah